Okey. Hari tu kita dah cover 5 topik ni. Yang ni dekat video pertama, part 1, ni dekat part 2. Hari ni part 3 nak sambung satu je dulu topik. Subtopik yang ke-6. Kita buat sikit-sikit lah, tak apalah banyak part pun. Okay. Hari ni nak cover equation, trigonometry equation. Satu topik je, okay, hari ni. Alright, so jom. Lupa, sebelum nak masuk dekat topik baru, kita nak patah balik, kita nak tengok balik soalan yang hari tu. Video sebelum ni kan ada satu soalan yang stuck lama tu kan. Okay, nak terangkan balik bagi faham. Hari tu soalan dia ni, ingat tak? Yang soalan untuk special angle, sudut istimewa, dia suruh selesaikan sin 2/3 pi radian tolak tan 3/4 radian. Okay, so hari tu agak macam blur-blur kan, macam confused lagi. Okay, hari ni nak terangkan lagi supaya lebih faham, lebih clear. Alright, so kalau ada negatif dalam equation, dalam soalan ni, untuk soalan yang dia suruh cari selesaikan tanpa menggunakan kalkulator, bila ada negatif kat sini, kita akan gunakan negatif ni hanya untuk tahu dia bergerak ke atas ataupun gerak ke bawah. Itu je kegunaan dia. Dia tak ada function lain. Memang ni je kegunaan dia. Okey. Jawapan akhir kita kena tengok kedudukan segitiga kita tu dekat kuadran ke berapa. Lepas tu kalau dia sin, lepas tu duduk kuadran kedua, dia positif lah. Ingat tak, CAS. Jawapan akhir kita ikut CAS. Positif negatif untuk soalan special angle ni, jawapan akhir kita guna CAS untuk tahu dia positif ataupun negatif. Alright. Okay, jom kita selesaikan. Buat sin 2/3 pi ni, kita buang pi dia, kita kena darab 180 bahagi dengan pi. So untuk sin kita dapat sin 120. So tolak tan ni kita dapat berapa? Selesaikan, buang pi dia, darab 180 bahagi pi. So dapat jawapan 135 dan 135 darjah. Okay, so now kita cari dia punya sudut special angle tu. Macam mana nak cari special angle? Kita buat sin dulu. Okay, sin ni 120 darjah, lepas tu dia positif kan, so dia gerak ke atas lah, 120. So sin dah 90, agak balance lagi berapa? Balance lagi 30, dah dapat 120. So kita letak kat sini lah, ni segitiga dia. Ni 90, yang ni 30. So balance berapa? 60. So ni special angle dia. Kita guna special angle 60 darjah. So bila special angle 60 darjah, kena hafal lah 60 darjah. Lepas tu ini akan jadi 30 darjah, ini 90 darjah. So hypotenuse dia akan jadi 2. Hypotenuse 2. Panjang daripada 90 darjah hingga 60 darjah 1. 30 darjah hingga sudut tegak ni 90 darjah 3. Ingat 30, 90, 3. Ada baca kuasa. Macam mana hafal boleh lah, apa-apa pun, yang penting hafal. Tak kira macam mana cara pun. Okay, hafal dia punya sisi semua ni. Alright, so kita carilah sin. Dia sekarang dah jadi sin 60. Tunjuklah dalam kerja macam mana dapat sin 60 tu. Buatlah dalam kurungan 180 kan, 180 tolak 120. Okay. Masukkan ini kan sin 120. Sekarang kita nak dapatkan sudut special dia. Macam mana kita dapat 60 ni? 180 tolak 120. Okay. So dapatlah sin 60. Okay. Sekarang sin 60 ni kita nak selesaikan dia, kita gunalah
basic formula tu. Sin sama dengan soh. Maksudnya opposite bahagi dengan hypotenuse. Opposite dia, tengok opposite dia punca kuasa 3. Hypotenuse dia 2. So dapat sin kat sini. Jawapan akhir dia adalah positif. Sebab apa? Sebab dia duduk kat kuadran kedua. Ingat tak? Cas. Lepas tu dia sin. Lepas tu dia duduk kat kuadran kedua. Memang positif. So jawapan akhir akan jadi positif untuk sin 90 darjah ni. Positif 3/2. Okay. Untuk tan pula. Okay. Untuk tan, dia start dengan negatif. Betul tak? So kita akan buat arrow dia ke bawah. Okay. So 135 darjah, arah dia ke bawah 135. Ini dah 90. So balance lagi 45 darjah. Kalau kat sini lah. So, ini dia punya segitiga. Sini 45 kan. Ini 90. So balance dalam segitiga ni 45. So dia punya sudut, inilah dia punya sudut specialnya. So macam mana kita dapatkan 45 tu? Macam mana nak kira special angle tu? Dia tolak tan. Macam mana dapat 45? Buatlah 180 tolak 135. Okay. So dapatlah dan 45 darjah. Ini dia punya sudut special. Okay. So kita selesaikan guna special angle tu. Kalau sini 45 darjah, sini pun 45 darjah. Okay, sama sisi dia 1. Yang ini akan jadi punca kuasa 2 sisi dia. So ini tan kan, kita guna formula tan. TOA. Maksudnya opposite bahagi dengan adjacent. Okay, opposite bagi adjacent. Opposite dia 1, adjacent dia pun 1. So 1 bagi 1 dapat jawapan akhir 1. Positif. Sebab apa? Sebab dia tan. Memanglah ni negatif, tapi negatif ni kita guna untuk arrow je. Arah atas ke arah bawah. Kita dah gunakan ke arah bawah tadi. So dah tak ada function lain. Jawapan akhir kita tengok cas. So dia tan. Lepas tu segitiga ni pun jatuh dekat sekuan ketiga, dekat kuadran ketiga. Memang tan positif. So jawapan akhir akan jadi positif 1. So now selesaikan. So sama dengan, macam nak selesaikan, kita samakan pembawah. Pembawah 1 ni apa? Kan 1/1 lah. 1 equal to 1/1. So samakan pembawah, darab 2. So dapat punca kuasa 3 tambah 2/2. Itu jawapan akhir dia. Okay. So macam ni. Okay, now sekarang kita nak masuk yang topik baru hari ni. Satu topik je, satu subtopik je, which is equation. Trigonometry equation. Equation persamaan, maksudnya mesti ada, dia punya dalam soalan tu dah ada sama dengan dah. Dia suruh cari theta. Okay, kita buat satu soalan. Soalan pertama ni cuba cari dia bagi cos theta equal to negatif kosong. Nak start dengan negatif ke? Buat senang dululah. Okay, buat ni. Tan theta sama dengan 0.46663. Tengok, bila equation, soalan equation mesti dia dah ada sama dengan dalam soalan. Dia suruh cari theta. So macam nak cari theta, kita kena tinggalkan theta tu seorang-seorang lah. Kita kena tinggalkan dia seorang-seorang, maksudnya kena bawa tan ni pergi sebelah. So dia akan jadi macam ni. Theta sama dengan
tan. Bila tan bawa pergi sana, dia akan jadi macam ni. Nak tulis je negatif 1. Okay. Kalau darab sama dengan, dia melangkah, darab melangkah sama dengan, dia akan jadi bahagi. Kalau tambah dia langkah sama dengan, bawa sebelah, dia akan jadi tolak. Betul. Kalau punca kuasa bawa sebelah, bawa melepasi sama dengan, dia akan jadi kuasa 2. Sebalik sama jugalah. Kalau bahagi, kita gerak melepasi sempadan ni, jadi darab. Kalau tolak, bergerak melepasi sempadan, dapat tambah macam tu. So sama juga dengan trigonometri. Trigonometri, kalau bawa pergi sebelah, kalau bawa lepas sempadan ni, dia akan jadi negatif 1. Ada kuasa negatif 1 kat situ. Okay. So salin balik je lah. 0.4 6 3. So cara nak tekan kalkulator, cara nak tekan kalkulator untuk tan negatif 1 ni adalah tekan shift, tekan tan. Tu je, shift tan. Lepas tu 0.4663. Terus dapat jawapan. Theta sama dengan 24.996. Ambillah 4 lepas tu jawapan akhir letak 2. Bundakan kat 2 perpuluhan. Dapat jawapan 24.5. Yang ni tak boleh 2 titik perpuluhan sebab dia 9 sebenarnya kan. Okay. Ini simple kan. Kita pergi soalan seterusnya. Cuba try ni. Cosec 2 theta sama dengan negatif 1.4142. Okay. Okay, yang ada 2 ni. 2 ni maksudnya dia buat pusingan 2 kali. Maksudnya ni, dekat dalam benda ni, dia pusing 2 kali. 1, 2. Macam tu. Okay. So sekarang kita selesaikanlah dulu equation dia, tinggalkan theta seorang-seorang. So okay, first kita buat macam ni. Cosec ni kan kita tengok dekat huruf ketiga. Kita nak tukar dia jadi, kita nak selesaikan dia, so kita kena tukarlah dia jadi sin. 1 per sin 2 theta sama dengan negatif 1.4142. Okay. Sebab kita nak, kenapa nak kena tukar jadi sin? Sebab kita nak selesaikan dalam benda ni kan. Mana ada chord, mana boleh guna chord kat sini. Sini kita boleh guna tu je, 3 tu je. Cos sin theta, tu je yang kita boleh guna kat dalam kuadran ni kan. Sebab tu nak kena tukar. Alright. So sekarang nak tinggalkan theta seorang-seorang. Anggaplah ni macam X kan. Nak tinggalkan X seorang-seorang. So buat macam biasa, pergi sebelah dulu. Pastikan dia orang ni kat atas. Pastikan geng yang ada theta ni, apa yang kita nak cari ni, dia duduk atas. So bawa pergi atas sana. Tukar tempat ini, bawa pergi bawah. So dapat macam ni. Negatif 1.4142 sama dengan sin theta. So theta sama dengan, bawa sin pergi sana kan. So dapat jadi sin negatif 1 negatif 1 per 1.4142 sama dengan theta. Okay, tapi saya tak suka kalau letak theta kat ujung sana. Kita nak letak dia kat sini. Boleh, tak ada masalah. So theta sama dengan sin jawapan ni.
Now tekan calculator. Bila nak tekan calculator, tekan shift sin 1/1.4142. Jangan letak negatif, sebab negatif ni function dia hanya untuk tahu arrow naik ke turun. Okey, dalam calculator tak payah tekan negatif. Nanti jawapan jadi macam susah lah nak cari jawapan tu. Alright. So sekarang tekan calculator, shift sin 1/1.4142. Okey. Kita selesaikan bahagi tu dulu. 1/1.4142. Lepas tu shift sin, answer dapat 45 darjah. Selesaikan dulu bahagi ni, baru tekan shift sin answer tadi, baru dapat 45 darjah kat sini. Okey. Jangan tekan semua sekaligus, nanti tak dapat jawapan lain, salah nanti. Alright. So dapat 45 darjah. So maksud 45 darjah ni macam ni lah, dalam segitiga tu dia 45 darjah. Dia dalam segitiga yang 45 darjah. Okey. So sekarang barulah kita tengok, bila dah dapat 45 darjah, baru kita tengok dia punya simbol. Simbol dia latest, yang paling latest kita dapat simbol dia negatif kan. Sin kita dapat ini. Nak tengok kan, kita nak buat dalam kuadran, nak masukkan dalam kuadran, kita tengah tengok sin kan. Ni jawapan ni. Kita tengok sin theta sama dengan negatif 1/1.4142. Dia ada negatif. So bila negatif, sin negatif kat mana? Yang ni positif, yang ni pun positif. So tak boleh duduk kat dua ni. So antara kuadran ketiga dengan kuadran keempat. Okay. Nilai negatif ni kita guna untuk dalam ni saja. Okay. Alright, so sekarang kita ni segitiga kat sini. Dengan tengok. Dah. Segitiga ni berapa darjah? Dalam segitiga dia 45. Ingat ni. 45. Okey. So lepas tu jangan lupa tahu dia buat pusingan 2 kali ni. So sekarang untuk selesaikan equation ni, theta sama dengan yang pertama, kita buat kali biru pertama dia gerak daripada, dia kan negatif kan. Negatif ni kita guna untuk yang negatif tu kita guna untuk tahu dia duduk kat kuadran berapa. Sin sama dengan negatif. So sin negatif ni 2 ni. Okey. Dia okey jap. Kalau yang soalan ini yang akak cakap tadi, yang mula-mula tadi tu, macam mana nak bezakan negatif ni kita nak guna untuk gerak ke atas atau ke bawah, ataupun negatif tu kita nak guna untuk kuadran. Okey. Explain kejap. Dia beza tau kalau negatif tan dengan tan sama dengan negatif. Bezakan dua tu. Note. Buat satu note kat tepi ni. Bawah ni. Bawah ni. Okey, bezakan. Kalau dia cakap tan theta sama dengan negatif, contohlah negatif 45. Okey, bila ada sama dengan kat sini, barulah dia kita tengok dekat dalam kuadran berapa. Tan negatif kat sini bukan, kat sini bukan. So dia kita tengok dekat segitiga ni. Ni kalau tan theta sama dengan negatif. Tapi kalau soalan tu dalam bentuk negatif
tan something, contoh negatif tan 90 darjah ke 45 lah, buat je lah sama contoh ini contoh saja. Kalau yang negatif tan 45 darjah, ini kita guna simbol negatif ni hanya untuk gerak ke bawah, hanya untuk dia punya arrow nak gerak ke bawah. Okey, bezakan dia tu. Kalau ada sama dengan, kita guna untuk yang kuadran ni. Kalau dia negatif tan 45, ini yang kita guna untuk arrow. Sebab itulah tadi yang soalan tadi tu, jawapan akhir kita kena ikut cast. Kenapa kena ikut cast? Sebab jawapan akhir kan ada sama dengan kat sini. So apa-apa yang sama dengan, maksudnya kan kita maksudkan tan 3/4 sama dengan 1. Sama dengan 1 ni kita tengok dekat kedudukan kuadran. Tapi kalau yang negatif ni, yang tak ada sama dengan ni, negatif tan ni, ni kita gunakan negatif ni untuk dia punya arrow naik ke turun. Okey, ni atas atau ke bawah. Okey, sambung soalan tadi. Mana yang tadi? Ni. Betul. Okey. Ni kita nak cari theta kan. Sekarang theta ni kita based on sin theta equal to 1, negatif 1/1.4142. Okay, dia ada sama dengan kat sini. So bila ada sama dengan, negatif ni kita guna untuk tentukan dia punya kuadran, dia duduk dekat kuadran berapa. So dia sin, lepas tu dia negatif. So bukan kat sini, bukan kat sini. So sama ada dekat kuadran ketiga dengan keempat je lah. Lepas tu kita tengok balik, dia ada 2 theta, maksudnya 2 pusingan. So first, satu pusingan yang pertama, pusingan pertama daripada kosong, arrow dia nak atas ke bawah? Okay, arrow dia ke atas. Sebab apa? Yang negatif ni ada selepas sama dengan, lain lah kalau dia cakap negatif cosec. Okey, bezakan dulu tu, jangan tertukar. So dia kena gerakkan ke atas. So gerak sampai jumpa paksi yang ni, paksi hypotenuse ni. So dia berhenti kat situ. So berapa darjah? Okay, 180 tambah 45. Yang pertama dapat apa? 180 tambah 45, 225. Okey. Lepas tu, sekejap. Lepas tu, yang kedua, dia berhenti kat mana? Okay, tarik lagi. Ini tadi dah berhenti. So, teruskan cari lagi hypotenuse berhenti kat mana? Sini. So, dia adalah, nak senang, kita ambil lah 360 terus tolak 45. Okay. Nak tahu dia punya darjah daripada kosong sampai sini berapa, ambil je 360 tolak 45. Nak ambil 180 tambah 45 tambah kecil-kecil pun boleh, tak ada masalah, ikutlah mana-mana. Tapi nak senang ambil 360 terus kan, sebab tolak 45 je. Tu je calculation dia. Okay, so dapat berapa? 360 tolak 45 dapat 315. Okay, lagi sekejap before that. Dia buat 2 pusingan kan. So satu pusingan dah habis 360 darjah. So pusingan yang kedua daripada kosong dah 360 darjah. Lepas tu berhenti lagi sampai hypotenuse yang ni. Okay, tengok kat warna pink je. Okay, pertama dah 360. Lepas tu tambah lagi berapa ni? 225 kan. Buatlah apa-apa, yang penting dapat jawapan. Nak buat macam mana, nak kira macam mana pun tak apa. Nak 360 tambah 180 tambah 45 pun boleh. Nak buat terus 360 tambah 225 pun boleh. Yang penting sudut yang daripada kosong sampai 2 kali pusing ni. 360 tambah 225. So, dapat berapa?
360 tambah 225 dapat 585. Okay, last. Kalau ada 2 kali pusingan, jawapan ada 4 lah kan. So last kali pada kosong ni sampai satu pusingan pertama, lepas tu pusing lagi sampai hypotenuse 3 gini kat sini lah. So dia 360 pusingan pertama, lepas tu tambah lagi yang sampai part sini. So aku buat kat atas ni. Sekejap. Okay, so 360 salah satu yang pertama. Yang kedua tu dia gerak sampai 315 darjah tambah 315. So dapat jawapan apa? 360 tambah 315 dapat 675 darjah. 675 darjah. Okey, aku terlupa. Yang ni kan 2 theta kan. So dekat sini 2 theta. 2 theta. Okey. Belum habis lagi ni. Okey, 2 theta. Kita nak theta saja. So theta sama dengan bagilah 2. 225 bagi 2 dapat 112.5. So 315 bagi 2 157.5. Lepas tu 585 bagi 2 292.5. Lepas tu last kali 337.5. Ni baru jawapan akhir dia. Okey, kita nak try lagi satu soalan. Ini kena buat banyak lagi, tapi itu buat personal lah. Lepas tu kalau yang ada tak faham boleh tanya kat WhatsApp. Okay. Alright, ni last soalan. Kita try buat ni. Sec 4/3 theta sama dengan 2. Ni macam mana pula? Tadi kalau 2 theta dia buat 2 pusingan. Sekarang kalau 4/3 theta macam mana? Okay, bila 4/3 4/3 kalau kita bagikan 4 bagi 3 dapat 1.3 lebih 33. Maksudnya dia buat 1 pusingan lepas tu terlebih sikit. Okey, macam tu. Okey, sekarang ni kita buatlah. Kita selesaikan tinggalkan theta seorang-seorang. So first kita ubah sec ni dulu. Sec dia punya kita guna dia punya formula, kita guna cos, 1 per cos kan. Okey, so jadi macam ni, 1 per cos 4/3 theta sama dengan 2. Sekarang tukar tempat sebab kita nak pastikan theta ke atas. So 1/2 sama dengan cos 4/3 theta. Okey. Satu 4/3. Okey, tukar tempat lah. Tak suka duduk sana. 4/3 theta sama dengan 1/2. Kita nak tinggalkan 4/3 theta sama dengan shift cos 1/2. Kita dapat berapa?
Okay. Sekejap nak tengok yang tadi tu sekejap. Break lah dulu berapa 3 minit ke. Okey, sama balik. Kita selesaikan dalam kalkulator tu, kita selesaikan shift cost 1/2 je. Yang 4/3 ni kita abaikan sebab kita akan hapuskan 4/3 ni nanti. Macam soalan tadi, kita hapuskan 2 tu masa akhir sekali. Kan kita dapat ni, baru kita bagi 2 semua. Maksudnya tadi akak tertinggal kat sini, sebenarnya ada 2 kat sini. Sorry sangat-sangat tahu. Banyak sangat salah. Banyak sangat careless. Sorry tahu. Okay. Kita sama dengan 2 sin theta kan. Tadi tertinggal 2. So 2 sin theta sama dengan negatif 1 bahagi 1.4142. Lepas tu bila kita selesaikan shift sin kan, theta 2 theta ni 2 theta sama dengan, sebab kita gerakkan sin je, 2 tu kan tak buat apa-apa tadi, so tertinggal. Shift sin negatif 1, selesaikan bahagi ni dulu, dapatlah 45. Ni 2 theta. Sebab tu yang kat sini yang kita dapat ni adalah 2 theta. Akhir sekali baru kita hapuskan 2 tu. Sama juga macam soalan sekarang ni, yang current ni tengah buat ni, 4/3 theta, dia aja dulu, nanti baru kita selesaikan. So sekarang tekan je kalkulator, 1 bahagi 2 dapat 0.5. So shift cos 0.5 dapat 60. So 4/3 theta dapat sama dengan 60 darjah. Tapi 60 darjah ni adalah dia punya dalam segitiga dalam segitiga 60 darjah. Okey, sekarang kita nak masukkan dalam kuadran. Nak masukkan dalam kuadran. Dia pusing 4/3 kali. Maksudnya satu pusingan lepas tu lebih sikit. Sekarang ni segitiga dia adalah 60 darjah. So kita tengok dia guna cos. Mana jawapannya? Cos sama dengan 1/2. Cos theta sama dengan 1/2. So sama dengan positif 1/2. So dia adalah dekat kawasan cos yang positif. So kita buat sini. C-A-S mana cos positif? So 2 ni kan, ini positif, ini pun positif, sebab all positif. So jangan ada dekat sini, tak boleh. So segitiga dia kat sini dengan sini. Sudut dalam segitiga dia adalah 60. Okay. So now
kita buat pusingan. Pusingan pertama kita berhenti daripada kosong, kita gerak ke atas. Sebab dekat sebelah side ni tak ada pun nilai negatif, so dia positif kan. So dia gerak ke atas, berhenti sampai 60 je. So theta yang pertama inilah 4/3 theta yang pertama, kita dapat 60 darjah. Okey. Yang kedua, kita gerak je sampai sini. So simple calculation, 360 tolak 60. Dapat apa? 300. dengan 300. Lepas tu dia satu pusingan setengah kan, 4/3. Okay, 4/3 tu cuba darab dengan 360. 480 darjah sebenarnya. Okay, so dia 480 darjah. Total dia 480 darjah. Ya, okay. Sini 4/3 theta sama dengan, darablah dengan 180 darjah, akan sama dengan 480 darjah. So, okay, 60 darjah include, 360 darjah include sebab dia baru satu pusingan. Okay, second pusingan ni dia akan sampai maksimum 480. So sekarang persoalan dia, boleh tak dia buat lagi, dia gerak sampai paksi, boleh tak dia buat pusingan sampai sini? Okay, kita tengoklah. Ni dah 360 tambah 60. 360 tambah 60 berapa? 420. Okay, 360 tambah 60 dapat 420. Dia boleh include sebab apa? Dia less than 480. Ni maksimum dia. Okey. Lepas tu sekarang boleh tak dia buat lagi satu, teruskan lagi pusingan tu sampai ini, satu pusingan. So yang pusingan kedua tu dia nak sampai kat hypotenuse ni. Boleh tak nak sampai kat sini lagi? So tengoklah dia melebihi 480 tak? Okay, first pusingan dah 360. Second pusingan ni 300 kan? Sebab daripada nampak ni. Okay, first pusingan dia macam ni. Second pusingan tu nak sampai yang ni, sampai paksi hypotenuse yang kedua ni. So yang ni dah 360. Betul. Lepas tu pusingan kedua tu ada balance lagi berapa? Daripada kosong hingga paksi hypotenuse ni adalah 300 kan? Sebab total 360 tolak 60, 300. So 360 tambah lagi dengan 300. Boleh ke? So 360 tambah 300. So dah dapat 600. So dapat jawapan berapa? 660. So tak boleh include sebab apa? Maksimum adalah 480 je. So ni je jawapan dia. Maksimum sampai 420 je jawapan dia. So sekarang kita nak, ni kan 4/3 theta, kita nak theta saja. So theta sama dengan 60 darab 3. Kita ni lah tukar tempat dia. So ini 60 darab 3 bagi 4. 60 darab 3 bagi 4, 45. 300 darab 3 bagi 4, 2, 5. 420 darab 3 bagi 4, 315. Okay, macam tu. Alright, so tu saja. Tu je contoh-contoh soalan untuk yang ni, untuk equation, trigonometry equation. Okay, so hari ni buat satu subtopik je. So Fazana kena buat lagi banyak latihan. At least buatlah lagi 3 latihan untuk setiap subtopik ni, 3 hingga 5.
Kan sekarang kita dah cover 5 subtopik ni kan. 6 hari ni, termasuk hari ni dah 6. So untuk setiap subtopik ni buatlah 5 soalan ke. So dah boleh dah sebenarnya. Kalau ada kalau guna latihan dalam buku teks pun okey je sebenarnya. Tak payah ada buku latihan ekstra yang bukan buku teks pun tak apa. Tapi kalau ada pun lagi bagus, sebab lagi banyak latihan lagi bagus. So hari ni kita dah sampai subtopik yang ke-6. Nanti next video sambung lagi. Okay? So tu je. Thank you. Bye.